Okey, saya tanya Datuk Seri Ali. Bila masa pula Mahyudin ni tiba-tiba jadi lebih pas pada pas tunggang agama, siap dengan hadis. Kita dengar video tu tadi. Datuk Seri. Ni tunggang agama macam saya sebut tadi, malu kita orang Islam ni. Saya pun amat rasa kecewa dengan sikap PAS, terutamanya Presiden PAS sendiri, iaitu Haji Hadi, kerana ianya membenarkan apa yang Muhyiddin lakukan. Sehingga Muhyiddin menyatakan Haji Hadi adalah saksi ketika Datuk Seri Presiden UMNO membawa fail yang bertimbun-timbun datang. Dan sebagai pemimpin Islam, saya ingin jelaskan kepada Datuk Tan Sri Haji Hadi Awang bahawa beliau kena menyatakan kebenaran. Beliau tidak perlu takut kepada Muhyiddin Yassin. Kalau beliau takut kepada Muhyiddin Yassin, bermakna Haji Hadi tidak takut kepada Allah. Kerana dia ini menyembunyikan perkara kebenaran tersebut. Bahawa ketika itu tak ada Datuk Seri Zahid membawa fail yang bertimbun-timbun datang ke rumah ataupun ke pejabat Tan Sri Muhyiddin untuk nak menghapuskan pendakwaan mahkamah yang beliau hadapi hari ini. Satu hari bos awak siapa? Bos dia, bosku tu. Malu apa bosku? Malu apa bosku? Tak malu. Bosku. Contoh macam Datuk Seri Najib Razak, beliau jadi pemimpin, bila ada tumahan fitnah yang dilakukan pada beliau, beliau sanggup bersumpah. Orang kata dia melakukan dengan perempuan Mongolia ni. Siapa ni? Dia membunuh siapa tu? Al-Tantuya. Dengan pantas Datuk Seri Najib berani melakukan sumpah laknat di dalam masjid, bukan di luar, di dalam masjid. Dan ini sebenarnya kebenaran yang telah ditunjukkan oleh Datuk Seri Najib. Berbanding dengan Muhyiddin, berdolak dalik, tetapi tidak berani bersumpah laknat. Kerana kita tahu bahawa itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Muhyiddin Yassin kepada Nikaji, dan juga dia cakap bohong semasa dia mengatakan Datuk Seri Zahid datang membawa fail yang bertimbun-timbun. Keterdesakan beliau tu sehingga sanggup mereka cerita. Yang lebih hebatnya, mereka cerita seolah-olah Presiden UMNO bersetuju untuk hadir beberapa hari selepas melantik beliau sebagai Perdana Menteri, hadir dengan membawa fail berbondong-bondong memohon untuk diselamatkan daripada kes mahkamah. Sedangkan benda ni tak pernah berlaku. Saya tanya sendiri dengan Datuk Zahid, malah Datuk Zahid sudah pun mengeluarkan kenyataan. Beliau bersedia untuk bermubahalah, bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, bahawa beliau tidak pernah membawa fail. Kalau kita fikir dari segi logik akal pun, bagaimana mungkin kalau Datuk Zahid nak minta Muhyiddin ini untuk melepaskan diri beliau daripada mahkamah? Sepatutnya sebelum bagi jawatan Perdana Menteri dekat tangan Muhyiddin itu sudah dilakukan. Patutnya begitu. That should be the butter trade. Nak sokongan kami boleh, dengan syarat tutup semua pendawan-pendawan terpilih, malicious prosecution, buang semua kes. Sebagaimana itu sepatutnya dibuat. Ya, itu sepatutnya dibuat. Tapi bukan setakat dia sanggup untuk mereka cerita ni, malah hari ni dia sudah mendapat pelakon tambahan, Presiden PAS yang bersetuju menjadi saksi. Jadi saya memang seronok tengok benda ni. Kalau Presiden UMNO bersedia untuk bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, saya cabar Presiden Bersatu, dan kalau boleh sekali dengan Presiden PAS. Azmin sekali. Azmin dah lama saya cabar. Tak berani. Kami berdua dah pergi ke Jakarta, bawa video dia tu untuk laporan forensik, pakar forensik di Jakarta. Kemudian kita bawa pergi ke Birmingham. Memang sah, itu ada orangnya. Tidak ada pendakwaan. Tapi kalau dia kata dia ada saksi, jadi saksi yang fasik tu. Ya, saksi dia sendiri kita boleh ingat lah. Saya tak nak biarkan Datuk Seri. Masalahnya saksi dia berserban. Itu yang kita sedih ni. Sedih. Jangan kita biarkan Datuk Seri Ali lama. Betul. Nanti ni saya nak tanya Datuk Seri Ali. Jadi bila kita tengok dia punya ucapannya ni, nampak sombong, riak dia. Kan UMNO ni seorang parti berdosa. Dia sebut tadi, tinggalkan UMNO, satu ibadah. Dia faham ke maksud ibadah daripada penggunaan ibadah daripada sudut agama? Bila kita agama ni kita tanya Datuk Seri Ali.
Yang pertamanya saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya sekali lagi Okey. dalam forum yang boleh saya kira untuk kita melihat kebenaran. Lembut sikit. Datuk Lokman terus masuk gear ni. Okey. Kerana dalam kita nak meletakkan sesuatu perjuangan itu, Okey. yang utama ialah bagaimana sifat kita, nilai kita dan niat kita adalah untuk melihat supaya apa yang kita lakukan ini akan mendapat kebaikan kepada semua umat. Saya amat terkejut petang tadi bila ada satu video yang saya lihat Muhyiddin sendiri mengatakan bahawa beliau tidak seperti mana Datuk Lokman cakap tadi, beliau tidak akan bersumpah laknat. Iaitu bagi mendekatkan kebenaran, kerana pada beliau dengan tidak bersumpah, ianya adalah apa yang dia cakap adalah benar. Saya fikir ini seolah-olah satu pendapat yang agak luar biasa. Kalau boleh kita katakan mungkin pendapat orang yang tidak sioman. Maaf saya cakap, kerana bila orang nak menegak kebenaran, ianya mesti akan melakukan sumpah. Macam satu orang kalau katakan dalam satu keadaan, kalau orang memfitnah mereka, mengatakan benda yang tak betul, jadi untuk menegakkan kebenaran, akhirnya bila dia ajak bersumpah, mereka akan bersumpah. Tetapi ini terbalik. Muhyiddin Yassin cakap dia tak akan bersumpah sebab dia bercakap benar. Jadi ini adalah satu pembohongan yang amat nyata, yang amat terang kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa Tan Sri Muhyiddin ini merupakan seorang pemimpin yang pembohong, seorang pemimpin yang mengada-adakan cerita, melakukan fitnah demi untuk menyelamatkan kuasa, demi untuk menyelamatkan parti beliau yang saya kira Parti Bersatu ni sudah hampir ke penghujungnya. Dengan pilihan raya negeri Johor ini adalah merupakan satu penghujung kepada Parti Bersatu jika Bersatu kalah teruk di negeri Johor. Seperti mana yang Datuk Lokman cakap tadi bahawa ia ni adalah merupakan satu benda yang saya kira amat baik atau kepada Barisan Nasional, dan dalam keadaan yang terdesak itu Muhyiddin sanggup melakukan perkara-perkara pembohongan yang dilakukan, fitnah yang dilakukan, yang tidak sepatutnya sebagai pemimpin yang pernah menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri, beliau boleh sanggup mengada-adakan cerita, membuat fitnah, membuat pembohongan demi untuk menyelamatkan tengkuknya saja. Ini kokok berderai ni. Ini kokok yang Kokok berderai. berderai ni. Kita belum masuk ke lumang lagi. Okey, soalan saya ni dua-dua. Sebab Datuk Lokman dah sentuh awal tadi. Dia rangkum habis jawapan tu, soalan-soalan yang ujung-ujung ni dia dah rangkum semua. Okey, dia kata dia tak nak bersumpah. Dia tak perlu bersumpah, dia kata. Sebab dia kata dia bercakap benar. Ada saksi pun. Nak menunjukkan dia masuk. Baik. Tahun 2017. Kalau dia bercakap benar, kenapa dia nak takut dia nak bersumpah laknat macam yang dicabar oleh Datuk Seri Datuk Seri Zaid. 2017 saya bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi saya dan Safi'i tak terima 1 sen pun wang 1 MDB. 2017 dia boleh bersumpah. Yang ni dia kata dia tak payah bersumpah. Yang mana satu benar, yang mana satu bohong ni? Mana dulu? Dia apabila seseorang itu dituduh dengan tuduhan yang berat. Okay? Apabila seseorang itu dituduh dengan tuduhan yang berat, dalam Islam kita dibolehkan untuk bermubahlah. Bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi untuk menafikan. Macam Datuk Zahid. Datuk Zahid ni dia dituduh dia telah meminta nyawa dengan Muhyiddin dengan membawa fail untuk meminta Muhyiddin melepaskan. Jadi Datuk Zahid bersedia untuk bersumpah, dan Datuk Zahid telah membuat tuduhan ke atas Muhyiddin, mengatakan bahawa Muhyiddin berbohong. So apabila Muhyiddin sudah pun dituduh sebagai seorang pembohong, mereka cerita yang tak ada, maka sebagai seorang Islam ada ulama melainkan dia boleh bawa bukti yang nyata, ataupun ada kaedah lain untuk dia membuktikan selain daripada membawa pembuktian daripada seorang yang fasik yang cakap lain buat lain. Ambil contohlah, dulu cakap kita ni kena berjuang menegakkan negara Islam. Bila Ibrahim Libya dengan 18 orang yang lain tu berjuang di Memali, terkorban,
Kan? Pada ketika itu dia mengisytiharkan bahawa Ibrahim Libya dan rakan-rakannya mati syahid. Dikuburkan tanpa dimandikan, tanpa dikafankan. Tiba-tiba kita tengok, lepas itu dia mengatakan pada tahun 90-an dia mengatakan bahawa negara Islam tidak ada dalam Perjuangan dia. dalam Al-Quran. Daulah Islamnya. Jadi dia mengubah. Jadi orang macam ni kita tak boleh guna kesaksian dia. Kita nak gunakan contohnya lah, kalau kita tangkap orang berkhalwat contohnya. Kita kena kemukakan 4 orang saksi, tapi saksi itu tidak bolehlah saksi yang fasik macam ni. Saksi ini mestilah saksi yang kredibel. Saksi yang boleh dipercayai kesaksian dia. Jadi sekarang ni dah tak ada cara untuk dia mempertahankan diri dia. Datuk Zahid dah berani untuk bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi ni. Kenapa dia takut? Tak payah cerita lah. Kalau dia tak nak cerita pasal isu ni, kita ambil contoh. Beliau dinyatakan dalam SD Clement Stanley Paul Clement Clement Stanley Clement Augustine suami kepada Nikaji yang menuduh bahawa Muhyiddin lah punca dia bercerai dengan isteri dia. Dan kenyataan itu kalau ikut SD Clement Augustine ni terlalu detail. Duit dalam Google pun ada. Ada, boleh Google, boleh search. Duit yang Muhyiddin bagi 5 juta untuk tutup mulut Nikaji, kan? Macam mana hubungan terlarang antara Nikaji dengan apa ni Muhyiddin. Kalau dia tak nak bersumpah untuk apa ni menafikan dia, mereka cerita tentang Datuk Zahid bawa fail-fail ditimbun ni, saya cabar dia. Setidak-tidaknya biar rakyat negeri Johor yang selama hari ini tertanya-tanya betul tak hubungan dia dengan Nikaji, saya cabar dia. Pendakwaan ni pertuduhan ke atas Mahyudin ini berkaitan dengan hubungan dengan isteri orang sangat berat. Kan? Kalau dulu bila dituduh ambil duit 1MDB, dia berani bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Kenapa dia tak berani bersumpah? Kita dah cabar dia. Kan? Bersumpah nafikan dia ada hubungan dengan Nikaji. Sampai sekarang dia tak berani. Apatah lagi nak nafikan tentang rekaan terbaru, cerita terbaru yang dia reka yang mengatakan Datuk Zahid berjumpa dengan dia dengan membawa fail. Baik, balik pada kes Nikaji dengan Stanley tadi. Kenapa kes ni senyap? Ya. Dan kalau fitnah, kenapa Mahyudin tak saman nak membersihkan? Kalau fitnah, dah lama dia saman. Contohnya, Datuk Fuad Zakarsi. Dia saman. Benda yang kecil. Benda kecil dia saman. Tetapi benda yang betul-betul menjejaskan kedudukan dia, kredibiliti dia sebagai seorang Perdana Menteri pada ketika itu, dia tak boleh saman. Berani kerana benar. Saman tu pun bukan bermakna dia ada di pihak yang benar. Itu kita nak kena faham. Orang menyaman tu belum tentu dia benar. Kadang-kadang orang ni bila dia dah apa ni tak tahu macam mana nak lepaskan diri, nak bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, dia tahu sumpah dengan 3 kalimah ni tak boleh main-main. Allah Taala takkan tunggu akhirat balas dia bayar cash kat dunia ni, kan? Tapi sumpah dia tak berani, saman pun dia tak berani. Suami pada Nikaji ni. Jadi kita sendiri boleh fikir. Ataupun mungkin kerana dia anak ulama, dia tahu pesan dia kalau dia bersumpah. Saya rasa sebagai seorang anak ulama, apa yang dia buat pada Nikaji, kan? Itu pun dah cukup mengaibkan. Saya rasa kalau bapak dia tahu apa perangai dia ni, bapak dia pun sedih melihat dapat anak macam ni. Ulama. Lepas tu kita tengok dia. Sekejap dia kata keluar daripada UMNO ni hukumnya harus. Lepas tu boleh bertukar sunat sekelip mata. Jadi maknanya walaupun bapak dia tu memang seorang yang beragama, kan? Tak semestinya kuah tu sentiasa tumpah kepada nasi. Iman tak iman tak dapat diwarisi. Baik, betul. Sebelum tu saya nak Datuk Seri dengan Datuk tengok dulu apa ni satu video ni, dan ada soalan dengan video ni. Kita mainkan video ni, kita tengok di kaca TV. Saya tidak akan bersumpah pasal saya tak pernah berbohong. Apa yang saya sebut itu adalah satu yang hak.
Dia kata kulil haqqa walau kana murra. Kata yang hak yang betul walaupun yang betul tu kadang-kadang pahit didengar. Jadi saya sebut yang apa yang saya sebut itu adalah hak. Satu yang benar, bukan satu yang direka, hanya sengaja kerana politik nak pilih raya, tidak. Apa situasi sekarang pun kita akan nyatakan perkara yang betul dan harap rakyat faham apa yang saya jelaskan. Bukti bahawa PAS adalah parti ajaran sesat. PAS, parti ajaran sesat. Bukan parti Islam se-Malaysia. Parti ajaran sesat. Dan kalau semua orang ikut PAS dengan ajaran sebegitu, ramai orang Islam akan sesat. Lebih-lebih lagi dia gunakan agama untuk tujuan politik, lagi menyesatkan. Okey, saya dah tanya Datuk Seri Ali. Bila masa pula Mahyudin ni tiba-tiba jadi lebih PAS pada PAS tunggang agama, siap dengan hadis. Bila dengar video tu tadi, Datuk Seri, ni tunggang agama macam saya sebut tadi, malu kita orang Islam ni. Bila saya lihat bahawa bila Muhyiddin Yassin ni dia terdesak dalam nak mempopularkan diri dia kembali dan juga untuk mempopularkan parti dia sendiri, jadi dia sekarang dah seolah-olah seperti menggunakan PAS untuk bersama dengan diri beliau dalam usaha nak meraih kembali sokongan kepada rakyat. Tetapi apa yang dilakukan pada hari ini, saya pun amat rasa kecewa dengan sikap PAS, terutamanya Presiden PAS sendiri iaitu Haji Hadi, kerana ianya membenarkan apa yang Muhyiddin lakukan. Orang PAS, sehingga orang Muhyiddin menyatakan Haji Hadi adalah saksi ketika Datuk Seri Presiden UMNO membawa fail yang bertimbun-timbun datang. Dan sebagai pemimpin Islam, saya ingin jelaskan kepada Datuk Tan Sri Haji Hadi Awang bahawa beliau kena menyatakan kebenaran. Beliau tidak perlu takut kepada Muhyiddin Yassin. Kalau beliau takut kepada Muhyiddin Yassin, bermakna Haji Hadi tidak takut kepada Allah. Kerana ianya menyembunyikan perkara kebenaran tersebut. Bahawa ketika itu tak ada Datuk Seri Zahid membawa fail yang bertimbun-timbun datang ke rumah ataupun ke pejabat Tan Sri Muhyiddin untuk nak menghapuskan pendakwaan mahkamah yang beliau hadapi hari ini. Jadi kalau itu sikap dan orang kata satu penerimaan daripada Haji Hadi Awang, maknanya Haji Hadi bukanlah pemimpin Islam yang sebenar. Ia adalah pemimpin yang bertopengkan Islam demi juga sama seperti Tan Sri Muhyiddin untuk meraih popular diri, untuk meraih laba politik masing-masing saja. Dan orang PAS boleh ke terima? Mahyudin pernah kata parti ajaran sesat. UMNO pernah, rasa tidak pernah Datuk Luqman mengatakan PAS ni parti ajaran sesat. Mahyudin jelas tu tadi. PAS boleh terima. Apa jenis PAS? Jadi saya melihat bahawa PAS di peringkat akaumi, saya ramai kawan-kawan yang terdiri pada rakan-rakan dalam PAS, sebenarnya mereka tidak dapat menerima. Mudah saja kalau katakan PAS sebuah parti yang benar-benar memperjuangkan Islam, bagaimana beliau boleh menetapkan Muhyiddin? Yang jelas Muhyiddin ada skandal, dan skandal seks dia itu melibatkan perceraian, bukan satu benda yang orang kata yang kecil, tapi satu benda yang besar menyebabkan rumah tangga seseorang itu runtuh akibat daripada perbuatan durjana Muhyiddin Yassin kepada isteri Datuk Stanley Clement tadi, itu dikaji. Mensewakan rumah tangga orang cerai berai, adakah orang ini layak jadi pemimpin? Yang kedua, dalam beliau nak memperkukuhkan kedudukan politik beliau untuk menjadi Perdana Menteri, beliau mengambil Azmin Ali. Dia nyatakan, kita kalau jadi pemimpin hari ini, kita tak nak mereka-mereka yang terlibat dengan skandal-skandal, tidak terlibat dengan orang kata dari segi moral, tetapi dengan mengambil Azmin Ali yang jelas, kita tahu bahawa telah melakukan perbuatan terkutuk, iaitu semburit, seks luar tabi'i. Seks luar tabi'i. Tetapi sanggup mengambil pemimpin sebegini untuk diletakkan sebagai Menteri Kanan contoh. Jadi kalau ini yang berlaku, bermakna Muhyiddin adalah bukan pemimpin tulen, bukan pemimpin Islam yang memperjuangkan
untuk nasib agama dan juga bangsa kita. Jadi kita pada hari ini saya lihat bahawa pemimpin yang sebenar telah menunjukkan contoh yang baik. Contoh macam Datuk Seri Najib Razak, beliau jadi pemimpin bila ada tumahan fitnah yang dilakukan pada beliau, beliau sanggup bersumpah. Orang kata dia melakukan dengan perempuan Mongolia ni. Mongolia. Siapa ni? Dia membunuh Membunuh siapa tu? Altan Tuya. Atatuya. Dengan pantas Datuk Seri Najib berani melakukan sumpah laknat di dalam masjid, bukan di luar, di dalam masjid. Dan ini sebenarnya kebenaran yang telah ditunjukkan oleh Datuk Seri Najib berbanding dengan Muhyiddin, berdolak dalik tetapi tidak berani bersumpah laknat, kerana kita tahu bahawa itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Muhyiddin Yassin kepada Nikaji, dan juga dia cakap bohong semasa dia mengatakan Datuk Seri Zaid datang membawa fail yang bertimbun-timbun. Datuk Lokman ni beralah juga sikit hubungan terlarang. Dapat Datuk Seri terus hubungan syak. Okey, baik. Datuk Lokman, Mayuni kata dia dan keluarga dia tidak pernah rasuah, tak seleweng. Ya. Semasa dalam kerajaan baik sebagai MB Johor dan juga sebagai PM. Dia percaya ke ni? Ha. Saya rasa orang Johor khususnya, saya masih ingat lagi lah. Dan tersedar apa yang berlaku. Saya masih ingat lagi bapak saya pernah cakap dengan saya. Satu cerita, dia kata, satu hari Tan Sri Muhyiddin ni dijumpai oleh ramai orang di perkuburan Muhammadiyah. Dia menangis teresak-esak. Dia menangis teresak-esak. Dan ketika dia menangis tu, orang tanya dengan dia, Tan Sri, siapa yang meninggal? Rupa-rupanya dia menangis bukan kerana ada orang meninggal. Dia menangis kerana itulah tanah satu-satunya, tanah perkuburan yang dia tak boleh jual. Ini cerita ni saya dengar daripada bapak saya pada tahun 80-an. Sebelum tahun 90. Pada ketika itu lagi, Muhyiddin ni sudah terkenal sebagai seorang yang banyak menggadaikan tanah di negeri Johor ni, khususnya untuk dijual kepada Singapura. Belum lagi cerita projek-projek yang diberikan kepada Vincent Tan. Belum lagi cerita projek yang diberikan kepada suami kepada Zeti, iaitu Taufik Aiman, projek bekalan air bersih di di sekolah-sekolah di Sabah Sarawak sana. Belum lagi cerita projek yang diperolehi oleh anak dia dan juga menantu dia. Kita pun tahu anak dia terlibat dalam projek biometrik. Kita juga tahu tentang projek yang melibatkan Bistarinet. Macam-macam projek. Dan jangan lupa, baru-baru ni pula dia kata jangan sampai kita dedahkan tentang kedudukan keuangan negara. Sedangkan kedudukan keuangan negara kita boleh tengok dekat website Bank Negara. Setiap tahun ada. Kita boleh tengok kat website Jabatan Audit pun. Setiap tahun dia audit. Malah setiap bulan ada laporan keuangan terkini. Nak dedah apa? Yang sehingga kini tak didedahkan. 600 bilion yang dibelanjakan, duit yang dipinjam ketika zaman dia menjadi Perdana Menteri, dan ketika beliau mengisytiharkan darurat supaya setiap perbelanjaan itu boleh dibelanjakan tanpa perlu dibawa untuk kelulusan di Parlimen. Dan kemudian selain daripada duit tersebut, ada lebih kurang 140 bilion lagi. 700 lebih bilion. Yang ini sampai sekarang kita tak tahu apa dia buat dengan duit-duit ini. Yang ini yang kita tak tahu apa yang telah diberikan secara direct nego. Projek apa? Siapa yang menerima projek ini? Sampai ada kabar-kabar angin yang mengatakan bahawa simpanan dia cukup luar biasa. Bukan setakat bilion-bilion, puluhan bilion. Itu sebab dia tak berapa gentar bila kita berhadapan dengan pilihan raya Melaka. Kita tengok bagaimana PN berbelanja dengan cukup sakan. Dengan dia punya LED trailer dia. Dia punya perbelanjaan di hotel-hotel mewah. Program bilik gerakan dia sentiasa meriah. Dibayarnya orang untuk datang ke bilik gerakan.
Dan benda ni juga berlaku di Johor. Tetapi saya kena ingatkan pada Tan Sri Muhyiddin, duit bukan segala-galanya. Memang betul, untuk pilihan raya kita perlukan duit. Tetapi duit tidak akan menjamin kemenangan kepada Perikatan Nasional. Walaupun segala-galanya memerlukan duit, Betul. tapi duit bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Baik, bila Datuk Rahman sebut pasal Bestarinet tadi. Bestarinet ni juga saya lihat adalah sebagai satu skandal keuangan negara yang terbesar. Betul. Ya. Kenapa kerajaan hari ini dia? Dan saya difahamkan antara sebab Mazli Malik ketika itu dipecat sebagai Menteri Pelajaran kerana enggan tunduk kepada kehendak Mahyudin dalam isu Bestarinet. Saya pernah jawab Datuk Seri. Saya sambung sikit. Macam mana kita nak expect sebarang pendawaan ke atas Muhyiddin, ke atas pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, ke atas pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional? Kita pun tahu bahawa pendawaan hanya boleh dibuat oleh Peguam Negara. Peguam Negara masih lagi lantikan Muhyiddin. 6 hari bulan 3 ni baru habis. Dengan Dan sekarang pun disambung balik. ada kemungkinan disambung balik, sebab ada kemungkinan juga sebab ada usaha untuk menaikkan contoh macam Siti Zainab yang kita tahu mempunyai hubungan yang baik dengan Tommy Thomas. Sedangkan Siti Zainab ada kes rasuah, salah guna kuasa, kan? Minggu lepas dipanggil oleh pihak SPRM. Tapi ada lagi usaha nak meletakkan orang macam ni, yang korup, yang ada kes bila dia berada di Melaka, bagaimana dia dapat tanah ketika dia menjadi penasihat undang-undang negeri. Dia dengan kakak dia pula ketika dia mewakili Jabatan Peguam Negara duduk di dalam Land Exco di wilayah Persekutuan, dia mendapat sebidang tanah atas nama dia dan kakak dia. Yang ni Datuk Rahman ada. Saya dah buat laporan SPRM. Right. Kita menanti ni bila SPRM nak melakukan pendakwaan. Tetapi kena ingat, sekarang ni SPRM pun banyak benda yang diorang dah siasat, banyak benda diorang dah kemukakan kepada pihak AG Chambers. Tapi tak boleh diteruskan dengan pendakwaan. Apatah lagi, Siti Zainab merupakan SG2, Peguam Cara Negara 2. Yang kena dakwa Datuk Rahman dah. Saya dedahkan tentang rasuah yang Amhari sendiri mengaku di dalam mahkamah bahawa dia terima duit 3.7 juta dalam akaunnya di BSI Switzerland. Dia terima 200,000 US dollar daripada Jolo. Dia terima sebagai penjara awam, dia terima duit tiap bulan 25,000. Saya buat report polis selepas dia selesai bagi keterangan. Selepas dia selesai disoal balas oleh Peguam Datuk Seri Najib, dia dah tak ada lagi terlibat dengan mahkamah. Saya report, saya pula dituduh mengugut saksi. Padahal dia dah habis beri keterangan. Kes masih berjalan. Masih berjalan. Saya dah kena 1 bulan penjara. Sudah merayu di Mahkamah Rayuan, tengah tunggu Mahkamah Persekutuan. Apa ada sangat dengan sebulan penjara? InsyaAllah lah. Okay, insyaAllah.